Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Tuntutan Hak Jagaan Anak daripada subjek Undang-Undang Keluarga Islam. Saya Wan Ahmad Shah bin Wan Ali bersama sahabat saya Muhammad Khairuddin bin Mat dan Hasbi bin Rahmatan. Masuk pada pengenalan, krisis rumah tangga merupakan punca utama berlakunya isu tuntutan hak jagaan anak. Kita ketahui bahawa Mahkamah Syariah merupakan tempat atau pihak yang berautoriti dalam memutuskan hak jagaan anak. Namun, isu tuntutan penjagaan anak ini bukanlah perkara yang baru yang kita dapat lihat pada hari ini kerana terdapat kisah yang berlaku ketika zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu perebutan anak Sayyidina Hamzah di antara Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah. Jadi, keputusannya adalah Rasulullah membuat keputusan untuk menyerahkan hak jagaan anak kepada isteri Ja'far. Hal ini kerana Rasulullah melihat bahawa ibu adalah paling berhak terhadap hadanah berbanding pihak-pihak yang lain. Kita masuk kepada definisi hadanah. Hadanah dari segi bahasa bermaksud tepi atau sisi. Manakala dari segi istilah pula bermaksud memelihara anak yang masih belum mampu dan tidak sanggup menjaga diri mereka sendiri. Hadanah juga boleh ditakrifkan sebagai menjaga anak yang belum boleh mengatur dan merawat dirinya. Fuqaha berpendapat bahawa hadanah lebih sesuai diberi kepada perempuan daripada lelaki. Dalil pensyariatan hadanah. Daripada surah Al-Baqarah ayat 233, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya dan juga seorang ayah kerana anaknya, dan waris pun berkewajipan sedemikian. Apabila keduanya ingin menyapih, yakni sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan pemusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalil syariatan menurut hadis diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW telah ditemui oleh seorang wanita dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini akulah yang mengandungkannya, susukulah yang menjadi minumannya, dan akulah penjaganya. Bapanya telah menceraikan aku dan sekarang dia ingin mengambil anakku." Rasulullah SAW bersabda, "Kamu lebih berhak daripadanya selagi kamu tidak berkahwin." Ada perbahasan ulama mengenai hadanah, iaitu menurut pendapat Abu Umar, "Aku tidak mengetahui sebarang khilaf sesama para ulama salaf dalam isu seorang wanita yang diceraikan dan belum kahwin bahawa dia lebih berhak ke atas anaknya berbanding bapa selama mana anak tersebut masih kecil dan tidak boleh membezakan sesuatu, yakni belum memayyiz." Menurut Imam Al-Munzir, para ulama telah berijma' bahawa tidak ada berhak bagi seorang ibu ke atas anaknya dari sudut hadanah apabila dia berkahwin. Namun, terdapat pendapat yang mengatakan bahawa tidak batal hak hadanah melalui perkahwinan, iaitu menurut pendapat Al-Qadi Abdul Wahab daripada Hasan Al-Basri. Beliau berkata, "La yaskutu haqquha min hadanah bitazawwuj." Bermaksud tidak gugur hak ibu dari hadanah dengan perkahwinan. Manakala menurut pendapat Syafi'iyah, perkahwinan ibu tidak membatalkan hak penjagaan anak dalam dua keadaan, iaitu yang pertama, persetujuan bapa tiri supaya anak tinggal dengan ibu, dan yang kedua, suami baru itu adalah kaum keluarga bagi anak tersebut. Menurut undang-undang, seperti yang kita ketahui bahawa undang-undang Islam mengiktiraf hadanah. Yang ini tertakluk dalam peruntukan hadanah kepada negeri masing-masing. Contohnya adalah seperti negeri Selangor, iaitu kes hadanah tertakluk dalam bahagian 7 penjagaan. Bermula dari Seksyen 82 hingga Seksyen 105 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003. Seksyen 82(2) menyatakan bahawa jika mahkamah berpendapat ibu adalah hilang kelayakan di bawah hukum syarak dan mempunyai hak terhadap hadanah, maka hak itu akan berpindah ke satu pihak yang lain mengikut aturan susunan keutamaan hadanah. Seksyen 85 berkaitan dengan tempoh penjagaan, iaitu lamanya penjagaan. Subseksyen 1 berkaitan dengan berakhirnya tempoh hadanah, iaitu jika kanak-kanak lelaki mencapai umur 7 tahun, manakala kanak-kanak perempuan mencapai umur 9 tahun. Tapi mahkamah boleh melanjutkan tempoh sehingga kanak-kanak lelaki berumur 9 tahun dan kanak-kanak perempuan berumur 15 tahun. Berumur 11 tahun. Subseksyen 2 menjelaskan tentang pilihan kanak-kanak, iaitu jika kanak-kanak tersebut mencapai umur kecerdikan, yakni memayyiz, kanak-kanak boleh memilih untuk tinggal sama ada dengan ibu atau bapa, tetapi hal ini terkecuali jika terdapat perintah mahkamah yang memerintahkan selainnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Khairuddin bin Mat, nombor matriks P107816.
Baiklah, kita teruskan dengan analisis kes hadanah di Mahkamah Syariah. Isu hadanah adalah antara isu yang sangat penting dan menjadi tumpuan di antara pihak-pihak yang terlibat, khususnya pertikaian antara ibu atau bapa, suami atau isteri, keluarga mertua dan sebagainya. Kewibawaan hakim syar'i dalam menyelesaikan isu hak hadanah perlu dilakukan dengan teliti bagi mengelakkan pertikaian hak hadanah ini berlarutan dan berpanjangan. Seterusnya, asas pertimbangan penghakiman hadanah. Seksyen 87 Aman Qawaid Islam Negeri Selangor 2003, keputusan akhir penentuan hak hadanah adalah mengikut budi bicara mahkamah yang akan menilai dan mempertimbangkan apa yang terbaik bagi kanak-kanak tersebut dengan memegang prinsip kebajikan kanak-kanak dengan mengambil kira kemahuan kedua ibu bapa kepada kanak-kanak tersebut dan kehendak kanak-kanak itu sendiri jika telah mencapai usia yang membolehkannya memberi pendapat sendiri. Baiklah, kita terus kepada aspek penilaian dalam penghakiman hadanah, iaitu yang pertama penilaian menurut aspek kebajikan anak dan yang kedua adalah penilaian menurut kemampuan memberi didikan agama. Okey. Pertama, penilaian menurut aspek kebajikan anak. Keperluan anak perlu dipenuhi oleh setiap ibu bapa. Anak yang terabai menjadi sebab ia mempunyai masalah dalam kehidupannya. Aspek kebajikan terdiri daripada keperluan fizikal, emosi dan pembangunan. Selain itu, aspek kesihatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk anak juga memainkan peranan. Kita terus kepada kes Maimunah binti Hamzah lawan Muhammad bin Embung tahun 2005 jilid 20 bahagian 2 Jenah Hukum 1426 Hijrah. Fakta kes. Plaintiff membuat tuntutan terhadap defendant bagi mendapatkan hak jagaan kanak-kanak secara kekal ke atas dua orang anak mereka iaitu Muhammad Hafiz dan Nur Maisarah. Selain itu, plaintiff juga ingin mendapatkan perintah memfadukan bayaran nafkah anak ke atas defendant bagi kedua-dua anak tersebut. Isu di sini adalah defendant mempertikaikan kadar nafkah anak dari RM200 kepada RM1,000 sebulan untuk kedua-dua anak. Okey, keputusan Mahkamah mensabitkan Muhammad bin Embung wajib membayar nafkah anak kepada Muhammad Hafiz dan Nur Maisarah serta membayar nafkah bulanan anak untuk Muhammad Hafiz sebanyak RM350 dan Nur Maisarah sebanyak RM200 sebulan pada tiap-tiap bulan. Mahkamah fadukan juga Muhammad bin Embung membayar pakaian sekolah dan bayaran yang dikenakan serta Muhammad bin Embung perlu menyediakan pakaian bagi Muhammad Hafiz dan Nur Maisarah menyambut Hari Raya Aidilfitri. Seterusnya adalah kes Roslaili Abdul Ghani dan seorang yang lain lawan Ahmad Azman Yaakob tahun 2003 jilid 21 bahagian 1 Jenah Hukum 1427. Plaintiff menuntut hak jagaan anak Muhammad Firdaus, Ahmad Rizwan, Ahmad Aizuddin setelah menyedari defendant mempolari anak-anak pada 6 Mac tahun 2000. Defendant telah membantah tuntutan plaintiff dengan alasan plaintiff telah hilang hak penjagaan kerana berkelakuan buruk. Mahkamah telah membenarkan permohonan plaintiff untuk mendapatkan hak lawatan sementara ke atas ketiga-tiga anak. Plaintiff memohon dibenarkan ketiga-tiga anak yang telah mencapai umur mumayyiz untuk membuat pilihan. Perbicaraan diteruskan tanpa kehadiran defendant dengan keterangan semula plaintiff. Plaintiff memohon difailkan penyata tuntutan pindaan untuk memasukkan ibu kandung plaintiff sebagai plaintiff kedua. Keputusan Mahkamah menetapkan Ahmad Firdaus, Ahmad Rizwan dan Ahmad Aizuddin diletakkan di bawah jagaan plaintiff kedua, ibu kandung plaintiff pertama iaitu Maznah binti Abdul Ghani. Plaintiff pertama dan defendant diberi hak lawatan dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada bila-bila masa yang munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada plaintiff kedua. Defendant difadukan membayar nafkah mengikut kemampuan tidak kurang daripada RM300 sebulan dan dibayar kepada plaintiff kedua. Defendant juga perlu menyediakan pembelajaran persekolahan, perubatan dan keperluan perayaan bagi anak-anak tersebut mengikut keperluan dan apabila dimaklumkan. Penilaian menurut kemampuan memberi didikan agama. Anak-anak perlu diberi didikan agama dan ilmu pengetahuan yang baik agar boleh menjadi seorang yang berguna kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Anak-anak adalah golongan yang sangat penting yang disebut dalam konsep maqasid syariah iaitu hifdz an-nasl, iaitu penjagaan dan pemeliharaan keturunan manusia di atas muka bumi ini. Anak-anak yang soleh akan menjadi saham kepada ibu bapa di akhirat.
Okey, kita terus kepada kes iaitu kes Tunku Mahmud Shah bin Tunku Muhammad lawan Nur Faridah Sutherland binti Abdullah. Okey, pemohon dan penentang telah berkahwin pada 27 Februari tahun 1990 di Justin, Melaka. Kemudian mahkamah melalui affidavit pemohon dan affidavit saksi membenarkan lafaz permohonan dengan talak satu. Hasil perkongsian hidup, mereka telah dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu Tunku Mariam Nabila dan Tunku Iskandar Shah. Penentang telah membantah cara penceraian tersebut atas alasan affidavit dibuat di hadapan pendaftar atau hakim syariah. Dalam keputusan, mahkamah perintah kedua-dua anak Tunku Mariam Nabila dan Tunku Iskandar Shah di bawah jagaan pemohon dengan penentang dibenar berjumpa anak mengikut persetujuan munasabah. Mahkamah membuat keputusan berdasarkan keupayaan bapa menyediakan pendidikan agama dan memastikan anak hidup dalam keadaan Islam. Ini melihat kepada latar belakang serta gaya hidup kebaratan yang diamalkan oleh ibu dibandingkan dengan bapa. Bapa yang bermustautin di Malaysia lebih meyakinkan dapat memberikan pelajaran agama kepada anak-anak berbanding ibu yang akan kembali ke negara asal iaitu Amerika Syarikat selepas penceraian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hazbi bin Rahmatan, nombor matrik P110145. InsyaAllah akan menyambung perbincangan dengan melihat beberapa kes yang berkaitan dengan perkara yang menggugurkan hak hadanah. Okey. Dalam Seksyen 84 Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor ada menyatakan bahawa hak seseorang perempuan itu akan hilang. Hak hadanahnya akan hilang apabila yang pertama, jika perempuan itu berkahwin dengan lelaki lain, dan yang kedua, apabila perempuan itu berkelakuan buruk, yang ketiga, apabila perempuan itu telah menukar tempat mastautinnya, dan yang seterusnya jika perempuan itu telah pun murtad, dan yang terakhir apabila perempuan itu telah mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak. Jadi kita lihat kes yang pertama. Okey, kes yang pertama adalah kes Samsul Majdi bin Ahmad dan Nurbaizura binti Baharudin. Kes ini telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi Syariah Bentong, di mana kes ini merupakan kes permohonan untuk mengubah perintah hadanah yang telah dikeluarkan oleh mahkamah supaya hak jagaan diberikan ke atas defendant. Namun begitu, plaintiff ingin mendapatkan hak jagaan semula ke atas anaknya Puteri Nurhanis binti Syamsul Majdi. Jadi dalam keterangan, pihak-pihak dan saksi telah membuktikan bahawa defendant ini telah pun bernikah dengan lelaki lain. Jadi isunya adalah defendant ini telah pun berkahwin lain. Adakah gugur hak hadanah defendant? Lalu mahkamah membuat keputusan dengan merujuk kepada Seksyen 84 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang, yang mana mengatakan hak hadanah seorang perempuan itu hilang apabila berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu. Jadi mahkamah telah melihat juga kebajikan kanak-kanak tersebut, di mana usia yang masih kecil dan belum baligh, privasi anak tersebut akan lebih terjaga apabila bersama dengan bapa kandungnya dan bukan bapa tirinya. Jadi mahkamah juga merujuk dalam kes Zawiyah lawan Ruslan, di mana hakim dalam kes tersebut telah merujuk kitab yang bernama Kitab Al-Akhyar yang mengatakan bahawa ibulah yang paling berhak untuk menjaga anak yang belum memayis ini. Namun begitu, hak ibu ini akan hilang apabila wujudnya salah satu sebab, iaitu telah pun bersuami lain. Jadi diputuskan bahawa hak jagaan anak diberikan kepada plaintiff iaitu Syamsul Majdi tadilah, dan hak lawatan diberikan kepada defendant iaitu isterinya. Seterusnya kita lihat kepada kes yang kedua, kes Fazia Hassan Ahmad Mustafa lawan Suzri A. Samad, di mana kes ini telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi Syariah Melaka. Fakta kesnya adalah plaintiff merupakan seorang warga Mesir yang telah pun berkahwin dengan defendant dan dikurniakan 4 orang anak lah. Lalu plaintiff ingin mendapatkan hak hadanah keempat-empat orang anaknya. Ketika perbicaraan, plaintiff tidak hadir dan defendant telah mengemukakan dua isu lah. Yang pertama, telah mendakwa plaintiff ini telah berkelakuan buruk bersama lelaki lain. Dan yang kedua, plaintiff ini seorang yang telah mencuaikan anak-anaknya dengan pergi ke luar negara. Dengan dakwaan si
defendant ini disokong oleh beberapa orang saksi. Lalu kita lihat isu dalam kes ini adalah plaintiff merupakan seorang yang bersikap cuai, menjaga anaknya dan berkelakuan buruk. Jadi mahkamah memutuskan bahawa plaintiff memang seorang yang boleh dikategorikan sebagai hilang kelayakan menjaga anak kerana sikap dan kelakuan plaintiff yang mengabaikan tanggungjawab sebagai ibu. Jadi secara kesimpulannya, berdasarkan analisis beberapa kes ini, maka kita dapat lihat bahawa kebajikan anak menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan penjagaan bagi kes khadonah. Mahkamah menitik beratkan keupayaan penjaga dalam memberikan segala keperluan dalam penjagaan demi menjamin kebajikan anak tersebut. Walaupun secara jelas ibu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan hak khadonah, tapi boleh jadi dengan wujudnya perkara-perkara yang menyebabkan hilang hak khadonah, maka hak khadonah itu berpindah kepada pihak yang lain. Jadi itu saja untuk perbincangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.